السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sambung semula bacaan kita kepada kitab Bahrul Madhi pada jilid yang ketujuh berkaitan dengan janazah, dan kita berhenti pada persoalan 209. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah akal pada masa keluar nyawa apa macam ia. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia cuba membincangkan bagaimana keadaan akal ketika keluarnya nyawa. Bagaimana keadaan akal? Kita semua tahu manusia ni terdiri daripada jasad, terdiri daripada roh, ada akal dan ada nafs. Yang mana para ulama masing-masing mereka membicarakan persoalan ni dan menimbulkan perbezaan di kalangan mereka. Antara perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama, termasuk ulama fuqaha, termasuk fuqaha, iaitulah akal tu di mana? Akal tu di mana tempat dia? Apakah di otak atau di jantung? Sebahagian para ulama berpandangan akal itu tempat dia di otak, seperti yang disebut oleh para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mereka kata akal tu berada di otak. Manakala sebahagian ulama yang lain, termasuk para ulama dari mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab Maliki, mereka mengatakan akal itu tempatnya di jantung, yang disebut sebagai qalbun, terletak di jantung. Para ulama berbeza pandangan. Yang kata akal itu berada di otak, mereka datangkan alasan-alasan mereka. Antara alasan yang mereka nyatakan iaitulah apabila seseorang diketuk di kepala dia, dia pitam, menunjukkan akal tu berada di otak. Sebahagian ulama yang lain mereka mengatakan akal tu berada di jantung, kerana akal itulah yang sedih, merasai sedih, gembira, tertekan. Akal tu yang tertekan, maka dia berada di jantung, kata mereka. Kerana kalau kita tertekan, yang terasa tertekan tu di jantung. Yang merasa sedih itu, gembira, sedih, takut, semua tu datang dari kita rasa di jantung. Maka mereka mengatakan akal tu berada di jantung. Sebahagian ulama yang lain berpandangan akal tu bukan duduk di otak, bukan duduk di jantung, tetapi dia duduk di dalam roh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana Syekh Idris Al-Marbawi nanti kita akan baca, banyak dia nukilkan perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apabila dia sebut qalbun di dalam hati dia, apabila dia sebut qalbun, apabila dia menggunakan perkataan qalbun di dalam penulisan dia, dan ketika dia mensyarahkan apa-apa perkataan, yang dia maksudkan adalah akal yang berada di dalam roh, bukan jantung, bukan jantung. Walaupun perkataan qalbun maksud sebenarnya adalah jantung, tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata bila dia sebut qalb, bila dia sebut qalbun, dia bukan memaksudkan daging, ketulan daging jantung ni, bukan dia maksudkan itu. Tetapi yang dia maksudkan ialah qalbun yang berada di dalam roh, yang dia nyatakan sebagai latifah, rabbaniyah, ruhaniyah. Kerana itu kita akan tengok para ulama Melayu dahulu, mereka terjemahkan qalbun tu dengan apa? Mereka terjemahkan dengan hati, kerana dia merujuk kepada hati itu, hati, qalbun yang berada di dalam roh, bukan jantung. Jadi nanti kita akan tengok Syekh Idris Al-Marbawi, dia cuba bincangkan bagaimana keadaan akal masa nyawa ditarik oleh malaikat. Dan kita kena tahu, kita sekarang ni kita sedang bincangkan perkara yang berkaitan dengan jenazah. Lalu Syekh Idris Al-Marbawi dia cuba bincangkan perkara ni. Sebelum kita baca lanjut perkataan Syekh Idris Al-Marbawi, kita kena tahu bahawasanya persoalan yang berkaitan dengan kematian ini akan dialami oleh setiap makhluk
Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasai kematian. Maka berdasarkan ayat ini menunjukkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan kena pada dia sakaratul maut, akan kena pada dia keperitan dan kesusahan untuk mati, keperitan dan kesusahan ketika kematian. Cumanya keperitan dan kesusahan itu berbeza dari satu makhluk ke makhluk-makhluk yang lain. Bahkan di kalangan manusia itu sendiri, kesakitan dan kesusahan kematian itu berbeza-beza. Antara bukti dia iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim dan dinilai sahih oleh beberapa ulama, yang menunjukkan bahawasanya manusia di kalangan manusia yang paling mudah sekali mati dia iaitulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'sihi fayaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana seseorang ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Kata Nabi, kemudian datang malaikat maut, iaitulah yang kita namakan sebagai Izrail, yang orang kita namakan sebagai Izrail. Kata Nabi, kemudian datang malaikat maut alaihi salam sehinggalah malaikat itu duduk berhampiran dengan kepala orang yang sedang nazak itu. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, dalam hadis Nabi sebut malaikat maut, lalu malaikat maut itu berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci. Wa fi riwayatin, dalam sebahagian riwayat Nabi kata al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin min Allah, ila maghfiratin min Allah, keluar kamu bertemu dengan keampunan dari Allah, wa ridwan, dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruj, lalu keluarlah ia. Apa yang keluar tu? Ruh itu keluar. Tasilu kama tasilul qatrah min fi as-siqa. Ruh itu keluar seperti mana keluar mengalirnya air dari mulut teko. Nabi kata ruh orang yang beriman keluar dari jasad dia seperti mana air yang kita tuang dari teko keluar dari mulut teko. Mudah, kerana itu kena berusaha mendapatkan iman dan taqwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup setiap muslim kena berjuang untuk mendapatkan maqam keimanan yang tertinggi dan maqam ketakwaan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keyakinan yang jazam akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tuntutan syahadah, mesti dia beriman dengan perkara-perkara itu. Demikian juga dia kena berusaha memperolehi taqwa, iaitulah al-imtithal bil awamir wajtinab an-nawahi, yani nawahi, mematuhi setiap perintah dan menjauhi semua larangan. Kena berusaha ke arah itu. Orang yang mengaji, para ustaz yang mengajak, para jemaah yang mendengar kuliah, dia kena pastikan hadir dia ke masjid, duduk dia di dalam majlis ilmu. Tujuan utama dia untuk mendapatkan takwa kepada Allah, untuk mendapatkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia, tidak ada tujuan lain. Itu tujuan utama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan orang kafir ketika menghadapi sakaratul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlis 'inda ra'sihi, sehinggalah malaikat maut itu duduk berhampiran dengan kepala seorang kafir yang hendak dicabut nyawa dia. Fayaqul, lalu malaikat maut akan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallah, keluar kamu bertemu dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghadabin, dan bertemu
marah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila malaikat datang dalam keadaan yang sedemikian, seruan yang begitu kuat dan bengis sehingga menakutkan roh yang mendengar suara malaikat itu, kata Nabi, fatafarraqa fi jasadih, lalu menyebabkan roh itu berselerak ke seluruh jasad. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffud al-kathiru syu'ab min as-sufil mablul. Lalu malaikat akan menyentak roh tersebut seperti mana disentaknya as-saffurul kathiri syu'ab. Kathirul syu'ab, iaitulah seperti besi yang banyak bercabang, besi yang ada bercabang-cabang yang banyak, minas sufil mablul, yang tersangkut pada kain bulu yang basah. Itu keadaan roh orang kafir ketika ditarik oleh malaikat maut. Hadis ni menggambarkan kepada kita bagaimana maut, sakaratul maut itu sesuatu yang memerikkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membebankan kepada makhluk. Dan sakaratul maut pasti akan dialami oleh semua makhluk yang hidup, termasuk kita. Kita akan alami suasana itu. Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia cuba bincangkan bagaimana keadaan akal pada ketika itu. Lalu Syekh Idris Al-Marbawi menukilkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Kata Ghazali di dalam Ihya, yakni di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Al-Imam Al-Ghazali, akal pada masa keluar nyawa itu sebagai karam dan tak tahu buat apa. Akal ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia telah karam, dia seperti sedang karam dan tak tahu nak buat apa. Adapun lidah sudah tak tahu bertutur, dan sendi tulang dan anggota pada masa keluar nyawa itu sudah lemah. Semua jasad kita lemah pada ketika itu. Lidah kelu tidak boleh berkata-kata, anggota semuanya tak boleh, lemah dan tidak mampu berbuat apa. Kerana itu jangan ditanya kenapa ustaz, kalau ustaz kata sakaratul maut itu memerikkan dan memedihkan, menyakitkan, kenapa kita tengok orang yang ketika ditarik nyawa itu tak ada yang kelupak? Ada orang tanya macam tu kan. Kerana pada ketika itu kesakitan yang bersangkutan menyebabkan badan dia tidak boleh bertindak balas. Kita kalau kita masih hidup ni, kena orang ketuk, ambil besi penukul, ketuk di tangan kita, kita menjerit, badan lain menjerit. Sebab apa badan lain? Tangan kanan menjerit, meronta-ronta, melaung-laung. Sebab apa? Lidah melaung-laung. Sebab apa? Sebab tangan kanan yang diketuk adalah tangan kiri, tangan kanan masih kuat, lalu dia boleh bertindak balas. Dia sakit tu sakit di tangan kiri, kaki, kedua-dua kaki dan tangan dia boleh bertindak balas daripada sakit yang dialami oleh tangan kiri. Tetapi sakaratul maut dia bukan sedemikian. Sakit itu dialami seluruh tubuh, seluruh anggota, menyebabkan setiap anggota tidak boleh bereaksi lagi, tidak boleh bertindak balas disebabkan terlalu lemah, terlalu sakit dan lemah, sehingga menyebabkan dia lemah. Hatta lidah dia untuk menjerit pun tak boleh kerana terlalu lemah, menanggung keperitan sakaratul maut. Dan sukalah orang yang sedang dan sukalah orang yang sedang terbit nyawa itu kiranya boleh beristirahat ia dengan ngerang dan keriau. Ngerang dan keriau. Sebenarnya orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu, dia nak menjerit, dia nak keriau. Sebagai barangkali dengan menjerit dan keriau itu dia boleh rehat daripada rasa sakit itu. Dia sebenarnya dia nak menjerit dan keriau, minta tolong, tetapi apa boleh buat, tiada ia berdaya lagi. Tapi tak nak buat kerana tidak ada keupayaan untuk mengeluarkan suara dan menjerit, tak ada keupayaan. Maka jika ada baginya kekuatan, boleh kita dapat dengar pada waktu ditarik nyawanya itu dengkur atau bunyi dalam kerongkongnya dan dadanya. Sebab tu kita kadang-kadang kita dengar waktu
ditarik nyawa tu ada bunyi seperti dengkur dan bunyi seperti sesuatu di dada dia. Kerana dia nak menjerit tapi tak upaya. Itu yang mampu dikeluarkan. Dan saya bila kita sebut tentang perkara ni, katalah kita ziarah seorang yang sedang nazak, apapun keadaan dia, sama ada dia menjerit ataupun dia berbunyi seperti tadi disebut oleh Syekh Idris Marbawi ni, bunyi dia seperti berdengkur. Apa orang sebut? Bunyi itu bunyi apa? Bunyi mengeroh, bunyi suara di dalam dada. Orang lain tak ada bunyi, dia ada bunyi. Sama sekali tanda-tanda seperti itu tak boleh kita jadikan, kita tak boleh kata orang ni mesti jahat. Tak boleh kata sedemikian. Sama juga kalau kita pergi satu jenazah, dia mati dalam keadaan tak ada bunyi apa-apa, nampak seperti baik keadaan tu, dan kita mengharapkan kebaikan untuk jenazah tu. Kalau dia orang Muslim, kita mengharapkan dia kebaikan. Tapi kita pergi ziarah orang Muslim yang lain, kadang-kadang ada bunyi apa tadi? Mengerah. Bunyi mengerah. Kita tak boleh kata dia jahat, tak boleh. Kita tetap mengharapkan kebaikan untuk dia kerana dia seorang Muslim. Tak boleh kata macam mana ustaz dia tu duk main sembahyang Jumaat bersama dengan saya, warak orang dia, kuat mengaji solat Jumaat, tapi kenapa mati dia susah? Tak, semua mati susah. Tak boleh menjadi tanda dia baik ataupun jahat. Tak boleh sama sekali. Selagi yang meninggal tu orang Islam, maka kita sentiasa mengharapkan kebaikan untuk orang Islam. Ini penting ni, perkara ni penting untuk kita faham. Terutamanya baru-baru ni timbul kes apa? Kubur yang nampak darah tu. Subhanallah. Tak ada kaitan dengan apa-apa dengan ahli kubur tersebut. Tak ada kaitan. Nampak darah, nampak darah sungguh ustaz. Saya tak ikut cerita tu, tapi katalah darah sungguh. Kerja kita yang hidup ni apa? Siasat. Siapa darah tu biar dekat kubur? Siapa yang saja buat penayang macam tu? Apa yang merah tu warna apa? Ada apa-apa jenayah ke malam tadi? Kena buat macam tu lah. Bukan kita bercerita tentang ahli kubur. Apa-apa yang kita nampak pada jenazah, kita tak boleh letak kepastian benda tu tanda baik ataupun buruk kepada jenazah. Tak boleh letak kepastian, tak boleh. Hatta macam mana kita nak sebut, kita tak boleh kata itu pemutus bukti menunjukkan dia baik atau jahat, tak boleh. Hatta sekalipun kita katakanlah kubur tu terpaksa dikorek sebagai contoh. Bila dikorek, jenazah dalam tu telah ditanam 10 tahun lalu sebagai contoh. Korek-korek, tengok-tengok jasad dia masih elok. Kita tak tahu sama ada orang tu ahli syurga ataupun tidak, kita tak tahu. Kerana tidak ada dalil daripada Al-Quran maupun sunnah yang menyatakan mana-mana jasad yang tidak dimakan tanah menunjukkan orang itu soleh. Tak menunjukkan dia tu ahli syurga, tak ada bukti daripada Al-Quran dan sunnah. Yang ada dari sunnah, yang ada dari hadis yang sahih, iaitulah jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Itu ada. Jasad para nabi tidak akan hancur di dalam tanah, kekal jasad para nabi. Itu dengan hadis yang sahih. Adapun selain daripada tu, orang mati syahid, orang saleh, para wali, tak ada jaminan anggota tubuh badan mereka tidak hancur. Tak ada jaminan. Maka tak boleh kita katalah kita korek kubur pertama, jasad dia elok, kita kata mesti ahli syurga. Kita korek kubur kedua, orang beriman juga, tengok-tengok jasad dia hancur, kita kata ni mesti orang tak baik. Tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Dan tak mustahil korek kubur orang non-Muslim, jasad dia elok juga. Tak mustahil. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mungkin juga tanah yang tanah tempat dikebumikan jasad tu, tanah dia mengandungi apa mineral, kita tak tahu apa dia, yang menyebabkan jasad tu terpelihara. Semua faktor tu ada semua. Yang penting jasad tidak hancur, sama sekali tidak boleh menjadi kata pemutus orang tu baik ataupun jahat. Kalau kita nampak orang yang beriman, jasad dia bila korek nampak macam tak musnah, tak hancur, masih elok seperti baru dikebumikan, maka kita mengharapkan kebaikan untuk jenazah tersebut. Mungkin tak dia sebagai satu tanda yang baik, mungkin kita tak nafikan, tetapi tak boleh letak kepastian. Demikian juga kalau kita korek satu kubur Muslim, jasad dia hancur, sama sekali kita tak boleh mengatakan itu tanda
jasad itu orang yang tak baik. Tak boleh kata sedemikian. Yang ni orang yang mengaji kena faham betul-betul. Dulu minta maaf saya cakap lah kan. Kita dah semua benda tu kita tahu, tapi kita sebut untuk ambil pengajaran. Dia masalah ni mari apabila datang dari kalangan orang agama juga. Dulu barangkali tuan-tuan semua tahu kes memali. Kita tak mau bincang tentang tu, tetapi bukan nak bincang perincian tu. Kita saya nak terangkan ataupun nak tarik perhatian tuan-tuan bagaimana salah faham itu timbul kadang-kadang datang dari orang-orang agama. Tok-tok lebay. Apabila timbul perbelahan, satu pihak kata mereka ni mati syahid, satu pihak kata mereka ni bukan mati syahid. Lalu ada suara yang mengatakan kalau nak tahu mereka ni mati syahid ataupun tidak, jom kita korek kubur tu. Betul tak? Ini semua kerja-kerja orang jahil. Orang yang mengeluarkan perkataan ini menunjukkan satu saja, dia ni jahil, tak tahu apa. Tak boleh sama sekali. Katalah dikorek kubur arwah Ustaz Ibrahim Mahmud ataupun Ibrahim Libya. Katakanlah dikorek. Sama ada jasad dia masih elok ataupun tidak, sama sekali tidak boleh menjadi petanda bukti dia mati baik atau buruk. Tak boleh. Semua orang Islam wajib mengharapkan kebaikan untuk saudara mereka yang meninggal. Mesti mengharapkan kebaikan. Ini sebab tu saya kata kadang-kadang salah faham itu berlaku berpunca daripada orang-orang yang berpakaian agama. Sebab tu orang-orang agama ni kena berhati-hati mengeluarkan kenyataan supaya kenyataan dia itu tidak menyebabkan berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat. Baik, kita sambung semula perkataan Syekh Idris Al-Marbawi. Kata dia, maka jika ada baginya kekuatan, boleh kita dapat dengar pada waktu ditarik nyawanya itu dengkur atau bunyi dalam kerongkongnya dan dadanya. Bahkan rupanya telah berubah dan sudah ia pucat atau warna tanah seolah-olahnya zahir daripadanya berasal tanah. Sehingga kan bila orang yang dalam sakaratul maut, dia pucat dan terzahir pada dia warna asal ciptaan dia, iaitulah tanah. Oleh sebab sangat sakit keluar nyawa itu, tersentaklah urat-uratnya. Betul? Tersentaklah urat-uratnya. Tersentaklah urat-uratnya. Dan sakitnya meratai luar tubuhnya dan dalamnya sampai tertegak anak matanya dan kecut rupa dua bibirnya dan tersentak lidahnya ke pangkalnya. Punya sakit roh ketika sakaratul maut, demikian keadaannya, sehingga tertegak anak matanya, terbeliak anak mata dia. Sebab tu orang mati, saya dah sebut kepada tuan-tuan barangkali, betul, terbeliak kan? Orang sakaratul maut, orang mati ni muslim ke tak muslim ke, baik ke jahat ke, mata dia terbuka. Itu kebiasaan kematian. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, inna ruh idza qubid tabi'ahu al-basar. Ruh apabila ditarik, penglihatan akan melihat dia. Ditambah lagi bukti yang menunjukkan kematian itu satu benda yang sakit sehingga menyebabkan mata ni terbeliak, menahan kesakitan. Maka mati itu akan menyebabkan mata terbeliak. Dan demikian juga kalau ada jenazah, kalau ada mayat yang mata terbeliak, bukan tanda dia orang jahat. Tak mustahil orang saleh pun mata terbeliak. Antara buktinya iaitulah salah seorang sahabat Nabi, Abu Salamah, ketika dia meninggal, Nabi datang pergi ziarah dia ketika dia meninggal, kata dalam hadis, terbeliak, terbuka mata dia. Lalu Nabi menutupkan segera mata Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli syurga, sahabat Nabi, mati dalam keadaan mata terbeliak. Ya. Itu yang hadis yang saya sebut tadi. Inna ruh idza qubid tabi'ahu al-basar. Ruh apabila ditarik, penglihatan akan melihat dia. Al-Imam An-Nawawi kata kita nampak roh tu, kata Imam An-Nawawi. Kenapa kita nampak? Kerana sebahagian roh masih berada di dalam badan kita, iaitu bahagian kepala, kata Imam An-Nawawi. Adapun roh dari kaki ke tengkuk ni dah tak ada dah ditarik.
Maka ketika itu mata boleh melihat, masih nampak, kerana baki roh masih ada di bahagian kepala. Itu kata Al-Imam An-Nawawi lah. Kita benda-benda roh ni kita tak boleh faham secara detail, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan pengetahuan tentangnya. Hatta para nabi pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Jika Nabi Muhammad tidak mengetahui, ketika orang Yahudi tanya kepada Nabi Muhammad tentang roh, lalu turun ayat Al-Quran kata yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh wahai Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, ar-ruh, qulir ruh min amri rabbi, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu semua diberikan pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Maka antara pengetahuan yang kita tak dapat tahu tentang perkara secara pasti, perkara itu ialah perkara yang berurusan dengan atau berkaitan dengan roh. Kita tak dapat tahu. Tertegak anak matanya dan kecut rupa dua bibirnya, kecut bibir dia, dan tersentak lidahnya ke pangkalnya. Lidah masuk ke dalam dan masuk ke dalam tubuhnya, dan masuk ke dalam tubuhnya buah pelirnya. Kalau orang lelaki masuk ke dalam, mana nak habaq kata sakit, kecut sakit. Hijau rupa hujung jarinya, hijau habis hujung jari ni disebabkan sejuk. Maka dari sini menunjukkan sakit mati itu sehabis-habis sakit. Intaha, kata Syekh Idris Al-Marwawi. Tamat nukilan daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semua ni menunjukkan mati itu merupakan sakit, sesakit-sakit, benda yang paling sakit. 210 kata Syekh Idris Al-Marwawi, masalah keluar nyawa dengan beransur-ansur. Kata Imam Ghazali, lalu dinukilkan lagi perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali ni antara orang yang cerdik, antara orang yang cerdik yang diakui oleh para ulama. Tak kira lah macam mana pun, sama ada orang tu boleh terima Imam Ghazali ke tak boleh terima ke, kita tak boleh nafikan satu perkara, Al-Imam Al-Ghazali seorang yang begitu cerdik dan pintar, sehingga kan bila dia masuk dalam satu bidang ilmu, tenggelam nama orang lain, naik nama dia mengalahkan orang lain, dia menyebabkan malap, nama orang lain jadi malap. Dia masuk di dalam ilmu fiqh, berebut para ulama mazhab Maliki berebut mendakwa kata Imam Ghazali ni dari mazhab Maliki. Ulama mazhab Syafi'i berebut kata Imam Ghazali ni bukan dari Maliki tapi dari mazhab kami, iaitu Syafi'i. Berebut mereka kerana orang ni bijak, terlampau bijak. Al-Imam Al-Ghazali, sebelum datang Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita sebut tentang mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i ni boleh dikatakan semua mereka menulis. Dalam banyak-banyak tulisan di peringkat awal, kitab yang menjadi rujukan mu'tamad bagi mazhab Syafi'i iaitulah antaranya kitab Mukhtasar oleh Al-Imam Al-Muzani. Perkataan-perkataan, nukilan-nukilan yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam kitab dia Al-Mukhtasar menunjukkan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga Asy-Syirazi dengan kitab dia Al-Muhadzab. Tapi bila mari Al-Imam Al-Ghazali, dia tulis 3 kitab terus fiqh Syafi'i, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Tenggelam 2 kitab ni, naik kitab dia Al-Imam Al-Ghazali. Dia masuk saja dalam apa-apa bidang ilmu, tenggelam habis orang lain disebabkan kepintaran dia. Lalu akhirnya di hujung usia dia nak mendalami ilmu hadis, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan untuk dia sempat menguasai ilmu hadis. Allah Taala ambil nyawa Al-Imam Al-Ghazali. Kata sebahagian ulama, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa Al-Imam Al-Ghazali sebelum dia sempat menguasai ilmu hadis, satu rahmat kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Kenapa? Kalaulah Al-Ghazali ni sempat mendalami dan menguasai ilmu hadis, tenggelam nama Bukhari dan Muslim. Nak gambarkan orang dia terlampau geliga, terlampau pintar. Kerana itu sebahagian para ulama juga memberi gelaran kepada Al-Imam Al-Ghazali dengan nama Hujjatul Islam. Tapi Al-Imam Al-Ghazali adalah manusia. Sebab tu kita akan tengok, biasalah orang ni tuan-tuan, siapa pun ada orang suka, ada orang tak suka. Siapa pun dia ada tepat dia, ada kesilapan dia. Siapa pun. Tetapi satu perkara yang kita tak boleh nafikan, Al-Imam Al-Ghazali telah memberi sumbangan yang besar di dalam ilmu Islam, di dalam fiqh, di dalam usul, sehingga Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin sendiri memuji kitab usul fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali banyak memberi manfaat kepada orang Islam, iaitu kitab Al-Mustasfa. Ibn Uthaymin sendiri memuji Al-Imam Al-Ghazali kerana memang dia seorang yang begitu pintar. Lalu sebab tu kita akan tengok ulama-ulama alam Melayu ni banyak menukil dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali, dan kita mengambil manfaat daripada apa-apa yang boleh kita ambil manfaat daripada nukilan tersebut. Lalu kata Syekh Idris Al-Marbawi, masalah keluar nyawa dengan beransur-ansur, kata Imam Ghazali dalam Ihya, kitab yang sama, kemudian mati itu bukannya sekali semua tubuh itu, bahkan beransur-ansur ia daripada satu anggota kepada satu anggota. Maksudnya sakaratul maut itu dia beransur-ansur. Maknanya rasa sakit itu dialami setiap inci badan kita. Mula-mula sejuk dua kakinya, kemudian sejuk batang kakinya lah, kemudian dua pahanya, maka tiap-tiap satu anggota itu ada baginya sengsara mati itu hingga sampai kepada halqum. Maka pada waktu itu putuslah pemandangannya daripada dunia dan ahlinya. Perkataan Al-Imam Al-Ghazali ini menunjukkan roh ditarik ke atas. Betul tak tuan-tuan? Tengok dia kata apa. Mula-mula sejuk kaki, kemudian mai ke ketin kan kita panggil kan, tulang kering tu. Kemudian betih, mari ke betih. Isi itu betih kan. Tulang tu tulang ketin, orang tak tahulah. Dia mai ke betih, kemudian mari ke paha, sehinggalah ke halqum. Maknanya roh tu naik ke atas. Orang baik ke, orang jahat ke, roh naik ke atas. Orang Melayu dulu saja yang duk faham macam dia kata, kalau orang jahat roh tarik ke atas, kalau orang baik roh tarik ke bawah, dia kata. Tak tahu yang saya dengar macam tu lah. Tu dia kata orang baik mati mata pejam, dia kata tak betul. Tak betul. Hadis, bahkan kalau tak ada perkataan Al-Imam Al-Ghazali ni juga, kalau tak ada perkataan Imam Ghazali ni, dah cukup dengan hadis menunjukkan roh tu naik ke atas, iaitu hadis tentang masa bertaubat. Pintu taubat itu sentiasa terbuka dalam hadis, mafhum hadis, sehinggalah yang pertama kata Nabi, matahari terbit sebelah barat, dekat sangat nak kiamat. Dan satu lagi, apabila nyawa sampai di halqum, menunjukkan nyawa tu dari bawah tarik naik ke atas. Kalau nyawa tu dari atas tarik ke bawah, Nabi tak kata nyawa sampai di halqum, pintu taubat tertutup. Nabi akan kata terakhir sekali tempoh untuk bertaubat sehingga nyawa sampai ke buku lali, sebagai contoh. Itu menunjukkan nyawa tarik ke bawah. Tapi Nabi kata sehingga nyawa sampai ke halqum, menunjukkan nyawa tu ditarik ke atas. Orang baik ataupun orang jahat, Muslim ataupun kafir, sama semua keadaan mereka. Dan tertutup pada masa itu pintu taubat. Apabila nyawa sampai di halqum, maka tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Tak ada lagi. Dan diliputi oleh subul dan sesal hati. Betul? Subul ni saya ingat macam sedih kot. Subul dan sesal, sebal dan sesal hati intaha. Itu perkataan Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan bagaimana roh itu ditarik dalam keadaan beransur-ansur, bukan tarik keluar serentak, bukan sedemikian. Ya. Berperingkat. Dia jangan kita faham dia keluar macam tu je. Bukan macam tu. Dia keluar beransur-ansur. Dia meninggalkan bahagian kaki, bahagian apa tadi?
betis, bahagian paha, sehinggalah sampai ke halqum. Itu maksud keluar dalam keadaan beransur-ansur, menunjukkan penderitaan itu agak lama. Penderitaan itu agak lama. Ya. Sakarat tu kita boleh kata dia seperti mabuk. Kenapa? Bukan nak habaq kata mabuk tu tak tahu apa. Dia macam pertama macam ni, orang yang minum arak kenapa dikatakan mabuk? Kenapa? Kerana kesan arak tu menguasai diri dia sehingga hilang rasional dia, hilang kewarasan dia. Betul tak? Lalu sakaratul maut, kemabukan kematian tu bukan menunjukkan tak rasa apa, tapi nak habaq kata kesakitan mati, tarik nyawa tu menguasai tubuh badan dia sehingga dia tak mampu nak buat apa kerana dia tenggelam di dalam kesakitan. Itu maksud dia. 211 masalah mengetahuikan sakit keluar nyawa dengan dalil. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, tak usahlah tanya akan rasa kepahitan mati dan susah payahnya pada waktu gelombangnya. Jika sekiranya tidak payah dan susah keluar nyawa itu, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucap ia demikian ini pada waktu gelombang, iaitu Allahumma hawwin ala Muhammadin sakaratul maut, yang bermaksud artinya, hai Tuhanku, mudahkanlah olehmu atas Nabi Muhammad itu akan kesengsaraan mati. Nabi doa sedemikian. Lafaz ni dia ada perbezaan, ada dalam Bukhari Muslim, tapi ada perbezaan lafaz. Ada sebahagian lafaz sebut Allahumma a'inni, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, ada lebih kurang lebih. Yang penting mafhum dia sahih. Mafhum dia ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Idris Al-Marbawi lagi, orang-orang tiadalah minta, betul? Orang-orang tiadalah minta berlindung daripada kesengsaraan mati itu dan tiada besar susah payahnya padanya kerana jahilnya dengan dia dan tiada tahu kan sebelum berlakunya. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa semua orang biasa je, tak ada rasa apa, tak rasa takut pun, tak rasa susah pun nak berdepan dengan kematian? Kan kita macam kita, siapa tu? Siapa yang dimaksudkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi? Saya dan tuan-tuan. Pernah kita takut dengan kematian? Tak pernah kita fikirkan kematian. Kita rasa biasa saja. Kita nak makan benda yang haram, kita makan. Betul tak? Cuba tu orang nak makan benda haram tu, kita tanya, hang sedar tak hang akan bertemu dengan sakaratul maut? Kata Syekh Idris Al-Marbawi, kenapa orang rasa tak kisah dengan sakaratul maut? Kerana jahil dan tak tahu dia tentang kesusahan berhadapan dengan sakaratul maut. Maka orang yang mengaji jangan jadi orang jahil. Orang yang mengaji kena sentiasa ingat kematian. Adapun mendapat tahukan kesengsaraan itu ialah dengan nur nubuwah dan wilayah, maka kerana itulah besar takut anbiya alaihimussalam dan aulia akan mati itu. Kita tak boleh tahu susahnya kematian itu melainkan dengan cahaya kenabian, yakni pemberitahuan, maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu bagaimana hakikat sebenar kematian itu, sesuatu yang menyusahkan dan menyukarkan juga memerikkan. Sebab tu kita akan dapati para nabi, para rasul, para aulia, wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, mereka takut untuk bertemu dengan sakaratul maut. Maka orang yang beriman, orang-orang yang mengaji pada malam ni kena berusaha untuk menghafaz doa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara sebelum memberi salam salat. Ada yang tak hafal lagi? Kalau ada yang tak hafal, minggu berikutnya kuliah saya kena bawa mai doa tu. Kalau dah hafal, tak merah letih ya, print. Iaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Lagi? Tak dengar bunyi ya.
Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan, berlindung kepada Allah dari fitnah ketika hidup dan mati, merangkumi antaranya fitnah sakaratul maut. Jadi kena macam mana? Ada apa maksud soalan tu? Kenapa kita sebut qabri? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kenapa kata neraka jahannam dulu kemudian kata kubur dulu baru fitnah ketika hidup dan mati? Kenapa? Kerana seksa neraka jahannam itu tak terbanding dengan seksa kubur. Seksa kubur itu tak terbanding dengan fitnah di dalam ketika nak mati, ketika hidup dan ketika mati. Ya. Lepas tu? Tak. Kenapa sebut neraka jahanam dulu? Kerana berlindung kepada Allah dari seksa neraka jahanam. Seksa neraka jahanam tak terbanding, sehingga orang kafir yang diseksa di dalam kubur bangun dari tidur, bangun dari tempat, dari kubur dia rasa dia sebut apa dalam Quran kata, man ba'athana min marqadina hadha, siapa yang membangkitkan kami dari tempat berbaring kami. Sebab apa Quran kata macam tu? Tu orang kafir tu, orang kafir bangkit daripada kubur, mereka kata man ba'athana min marqadina hadha, siapa yang bangkitkan kami dari tempat berbaring kami ini. Kata para ulama, bukan bermaksud orang non muslim, orang kafir ni mereka tak diazab di dalam kubur, bukan maksud itu. Tapi orang kafir bila dia tengok azab di padang mahsyar, dia rasa azab di dalam kubur tu tak ada apa. Kerana azab di padang mahsyar begitu dahsyat. Sebab tu Quran tak katakan siapa orang kafir, tak kata siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, tak. Dari marqad. Marqad ni tempat baring. Kenapa? Kerana pada manusia, Al-Quran berbicara dengan manusia. Manusia tengok orang tanam dalam kubur, dibaringkan. Lalu disebut siapa yang bangkitkan kami dari tempat berbaring kami. Bukan bermaksud tak ada azab kubur. Mereka kena azab kubur. Tetapi bila mereka melihat betapa sukarnya mahsyar, betapa dahsyatnya neraka yang mereka nampak, mereka merasakan seperti azab kubur tu tak ada apa. Disebabkan berat dan perit besarnya azab neraka jahanam, lalu Nabi ajak kita supaya minta memohon perlindungan dari azab neraka jahanam terlebih dahulu, selepas tu baru diikuti azab kubur dan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Sekali lagi? Lepas ya betul. Hadis secara pasti saya tak terlintas lah. Tapi memang kubur tu merupakan langkah pertama ataupun alam pertama yang menjadi tanda kita di akhirat bagaimana. Selepas tu bagaimana? Kalau di dalam kubur malaikat tanya kita soalan-soalan di dalam kubur, lalu kita jawab, diluaskan kubur, dicerahkan cahaya dia, dinampakkan kepada penghuni kubur tu tempat duduk dia di dalam syurga, dia nampak kan. Maka dah tentulah itu sebagai tanda baik, yang mana dia akan berharapan akan mendapat nikmat, keampunan dan rahmat daripada Allah di mahsyar dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu orang yang nampak tempat di dalam syurga, sehingga dia mendapat bau syurga, harum syurga, dia akan meminta kepada Allah supaya disegerakan hari kiamat, kerana dia tak sabar untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Orang yang hidup mesti kena berusaha untuk satu benda yang sunnah Nabi telah dimatikan dalam masyarakat kita ni, iaitu sunnah menziarahi kubur. Kita telah lupakan. Tuan-tuan, Nabi SAW ada masanya Nabi ziarah ke kubur, sesuatu kubur. Ada masanya Nabi SAW hanya berdiri di tepi tanah perkuburan dan Nabi berdoa untuk penghuni kubur, seperti yang Nabi lakukan kepada perkuburan Al-Baqi'. Satu hadis dalam hadis yang sahih menceritakan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika kata dia duduk dalam bilik, dia berbaring di atas katil, kemudian Nabi masuk dalam bilik, Nabi buka pakaian baginda, kemudian Nabi duduk di atas katil yang Aisyah tengah berbaring. Tengah duduk tak berapa lama, kata Aisyah, tiba-tiba Nabi bangun.
secara tergesa-gesa ambil balik baju Nabi itu, pakai Nabi keluar rumah. Lalu datanglah lintasan niat tak elok dalam hati Aisyah. Aisyah kata apa? Rumah isteri yang mana pula Nabi nak pergi ni? Nak pergi rumah isteri yang mana pula? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kata, aku ikut Nabi dari belakang. Nabi keluar rumah, aku ikut. Nabi, tuan-tuan, mulialah hati budi Nabi ni. Ikut-ikut kata Aisyah. Rupa-rupa Nabi pergi mana? Nabi pergi di kubur Baqi'. Nabi pergi kuburan Baqi'. Kata Aisyah, aku nampak Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Nah? Oh, tak tahu, malam. Malam. Kemudian lama Nabi berdoa, kata Aisyah, kemudian Nabi nak balik, menyebabkan Aisyah kelang kabut, lari balik ke rumah. Nabi pun balik. Tak lama tu Aisyah bila masuk rumah, dia buka baju dia terus baring. Tapi orang kelang kabut, jadi apa? Nyawa dia duduk tarik nafas kuat. Nabi sampai, Nabi tengok Aisyah kadut. Nabi tahu dah. Nabi kata apa? Nabi kata, kamu yang aku nampak kehitam-hitaman tadi ni, kamu rupanya. Lepas tu Nabi marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali Nabi kata, telah datang kepada kamu syaitan kamu. Ini cemburu tu. Nabi marah. Nabi SAW. Itu menunjukkan Nabi berdoa di pinggir kubur. Apa salahnya kita ada pergi kubur? Waktunya kita ada kelapangan, pergi kita doa kepada penghuni kubur. Boleh buat perkara tu. Bahkan Nabi SAW, atau perkara, tapi itu tak termasuk dalam benda yang kita bincang lah. Nabi kadang-kadang keluar rumah malam hari, Nabi berjalan dengan isteri dan tak berkasut. Tuan-tuan nak try boleh lah. Keluar rumah tengah malam tu saja, jalan dua orang dengan isteri, jalan atas jalan tu, sembang dua orang tengah jalan tu. Nabi buat perkara tu, Nabi SAW. Tapi doa, tuan-tuan, doa kepada penghuni kubur. Bahkan sebenarnya bila kita doa ketika kita beri salam kepada penghuni kubur, ada orang tanya kepada saya tentang salam ketika masuk dalam tanah perkuburan. Apakah dengan salam itu akan dapat memberhentikan azab terhadap orang yang sedang diazab? Apakah dengan memberi salam kepada penghuni kubur itu akan meringankan azab kepada orang yang sedang diazab? Apakah benda itu akan berlaku? Maka jawapan dia, ya. Kalau tidak, apa tujuan memberi salam ketika datang tanah perkuburan? Tak ada. Kalau tak ada tujuan itu, buat apa kita bagi salam? Kita berhenti seketika untuk azan. Yeah.
Tengok ada soalan dekat saya ni, dia sebut tentang ziarah kubur tadi tuan-tuan. Dia kata kalau kita macam jalan tepi kubur ke kan, ni soalan Facebook ni, saya kongsi dengan tuan-tuan. Kalau kita macam jalan tepi kubur kan, adabnya kan bagi salam kan, banyak kan ya. Kemudian dia kata kalau sahih betul ke kalau kita bagi salam kat ahli kubur, malaikat akan jawab dan berhenti seketika untuk selesa ahli kubur. Wish malaikat jawab salam. Kalau kita macam, maknanya malaikat berhenti selesa sebab nak jawab salam. Astagfirullah. Kemudian dia kata kalau kita macam jalan tepi kubur ke kan, adab kan bagi salam kan. Dia kan banyak ni. Tapi saya nak baca soalan ni, jawapan ni sebab supaya manfaat untuk kita semua. Saya sebut, saya kata di sini, saya jawab, sunat mengucapkan salam kepada penghuni kubur orang Islam tidak disyaratkan ketika tunggu ziarah. Jadi sunat beri salam tu bukan tunggu ziarah sahaja. Kalau kita lalu, saya sebut di sini, bahkan boleh mengucapkan salam ketika melalui kubur jika berkesempatan melakukannya. Katalah kita jalan kaki, kita jalan tapi kita tu kubur, sempat tak kita bagi salam? Sempat. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Antara lafaz dia. Sempat tak? Sempat. Tapi kalau kita nak kereta laju, takkan nak bagi salam, langgak orang. Jadi kalau walaupun kita bukan niat nak pergi ziarah, tapi kita lalu, kita sempat beri salam, apa salahnya beri salam? Kita beri salam. Ya. Kalau apa? Tengok keadaan. Kena perlu beralih ke tak beralih, terpulang. Tak beralih pun beri salam niat kepada penghuni kubur sampai ucapan salam tu kepada mereka. Kalau macam tu macam orang buta. Ya. Beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Dia apa? Dia tak apa? Tak apa, tak sama. Ni atas tembok. Yang penting bagi salam. Cuba tengok jawapan saya beri seterusnya. Saya kata namun memberi salam ketika menziarahi kubur adalah lebih sempurna dan lebih banyak pahalanya disebabkan ada pertambahan amalan saleh, iaitulah mengambil ibrah ketika menziarahinya. Termasuk di dalam sunnah Nabi iaitulah pergi ziarah kubur. Pergi ziarah, duduk tak duduk saja, lama dah tak pergi kubur, pergi ziarah kubur. Termasuk di dalam sunnah Nabi SAW suruh kita buat sedemikian. Qad nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku pernah menghalang kamu semua dari menziarahi kubur. Kemudian Nabi kata ala fazuruha, adapun sekarang ziarah, pergi ziarah kubur. Nabi kata fa innaha tuzakkirukumul maut, kerana dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kamu semua kepada kematian. Kita sedang bercakap tentang kematian, mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian saya sebut di sini, bila kita pergi ziarah kubur, maka yang termasuk di dalam sunnah memberi salam kepada penghuni kubur. Dan saya sebut di sini memberi salam bermaksud berdoa memohon dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan, juga memohon belas kasihan dari Allah untuk penghuni kubur, bukan untuk malaikat. Salam tu bukan salam untuk malaikat. Malaikat selamat dah. Malaikat selamat sejahtera dah, malaikat tu tak payah bagi salam kat malaikat. Tapi kepada penghuni kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin, antumus sabiqun, hampa mendahului kami. Apa mendahului kami tu? Apa maksud dia? Mati tu, hampa dulu mati daripada kami. Wa nahnu lahiqun, kami akan menyusul. Takkan malaikat mati. Salam tu kita maksudkan kepada penghuni kubur. Dan salam itu adalah bermaksud memohon keselamatan, kesejahteraan dan belas kasihan dari Allah untuk mereka. Kalau bukan dengan maksud supaya kalau ada orang yang diadab, diberhentikan adab dari dia. Kalau ada orang yang diadab, diringankan sedikit bagi dia. Bagi kalau itu atas pengetahuan Allah, siapa yang layak dihentikan adab, siapa yang layak diringankan adab. Kalau ada di kalangan penghuni kubur yang gelap gelita kubur dia, dikurniakan cahaya oleh Allah kepada dia. Itu maksud dia, keselamatan. Maka sememangnya, kata saya jawab di sini, sememangnya antara maksud lafaz salam kepada penghuni kubur ialah mengharapkan jika ada di kalangan mereka yang sedang diazab, diringan atau dihentikan azab ke atasnya. Jika ada yang kegelapan dan dihimpit di dalam kubur, dikurniakan cahaya dan diluaskan kuburnya. Itu antara tujuan kita memberi salam. Kemudian saya sebut, ini perkara yang saya nak tekan kepada tuan-tuan. Saya kata inilah kelebihan persaudaraan Islam. Inilah kelebihan persaudaraan Islam.
Tali persaudaraan Islam yang mengikat antara kita sesama kita ni bukan hanya ketika di dunia, tetapi setelah mati juga. Inilah kelebihan persaudaraan Islam dan hubungan silaturahim. Apatah lagi kalau dalam kubur tu ada ahli keluarga kita. Barangkali ada mak ayah kita, ada adik-beradik kita. Apakah kita masih segan lagi, masih segan untuk pergi ziarah kubur? Pergi ziarah kubur. Persaudaraan dan hubungan ini tidak terhenti di dunia sahaja, bahkan berterusan selepas mati. Persaudaraan dan hubungan silaturahim itu tidak terhenti di dunia saja, bahkan berterusan selepas mati. Inilah ajaran yang dibawa di dalam Islam sebagai ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat untuk sekalian makhluk. Kalau orang non-muslim tahu ini ajaran Islam, mereka merasakan betapa ruginya mereka tidak memeluk Islam. Cuma orang Islam tak buat. Orang Islam tak buat. Maka hidupkan sunnah Nabi. Lakukan sunnah Nabi dalam erti kata yang begitu luas. Ajaran Nabi begitu luas. Bukan hanya sekadar salat dan puasa. Sekalipun salat itu terutama. Salat itu paling besar sekali. Tetapi sunnah Nabi yang lainnya mesti juga diperjuang dan dikempen dalam masyarakat supaya sunnah Nabi itu nampak indah dia. Sunnah Nabi nampak indah. Terutamanya yang berkait dengan hubungan persaudaraan sesama orang Islam. Wallahu ta'ala alam. Bab yang berikutnya kata Syekh Idris Al-Marbawi, babu ma jaa annal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Kita boleh buat andaian bila berlaku kematian. Jadi kita tak payah bersifat-sifat buat andaian. Betul. Betul. Bila berlaku kematian, kita yang hidup ni jangan duk membawang lah. Jangan duk rasa baik pada orang, lebih pada orang. Orang tu, ya Allah, sekian-sekian. Macam tak, jangan. Itu bukan kerja kita. Kerja kita melaksanakan tanggungjawab persaudaraan Islam, menguruskan jenazah saudara kita. Membantu apa yang dapat kita bantu. Fikirkan apa peluang kita nak buat berbakti kepada dia. Sebab tu Nabi menjanjikan pahala yang cukup besar bagi orang yang mengiringi jenazah, bagi sesiapa yang mengiringi jenazah sehingga jenazah ditunaikan salat, lepas tu dia balik. Apa pahala yang Nabi janjikan untuk dia? Iaitulah dia dapat 1 qirat pahala. Kata Nabi, 1 qirat itu seperti bukit Uhud yang panjangnya sepanjang 7 km. Besar ke tak besar? Siapa yang uruskan jenazah sampai dikebumikan baru balik, dia dapat 2 qirat. Siapa yang memberi kafan kepada jenazah, dia seperti memberi pakaian kepada jenazah. Allah Ta'ala akan gantikan pakaian untuk dia dengan sutera dari dalam syurga. Siapa yang tolong korek liang lahat kubur untuk jenazah, Allah akan gantikan untuk dia penginapan di dalam syurga, tempat tinggal di dalam syurga. Tapi kita tak ada orang nak korek kubur. Nak urus jenazah pun jenuh cari. Allah, imam seorang tak ada, tak jadi mati orang tu. Hampir orang kata imam tak ada, hampa jangan nak mati. Sebab imam tak ada, hampir tertu. Kena bagi urusan, bagi mudah urusan ni. Semua orang boleh mandikan jenazah, semua orang reti nak menguruskan jenazah. Uruskan jenazah secara sopan, secara lembut. Tuan-tuan, cuba bayangkan, kita nak tak jenazah kita diuruskan dengan cara yang paling baik sekali. Maka wujudkan tanggungjawab tu, rasa tanggungjawab tu di kalangan masyarakat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Berwuduk. Ujung ayat. Mati dengan baik lah kan. Betul. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang buruk. Kita minta, kita nak kita mati dalam keadaan Islam, itu dah tentu dah, mati dalam keadaan Islam. Dan kita minta supaya dimudahkan urusan kematian kita, mati dalam keadaan yang baik. Kita tak nak mati dalam keadaan yang tak baik. Semua tanggungjawab kita laksanakan. Kita nak kita mati wa antaradin, Allah Ta'ala redha terhadap kita. Jangan ketika Allah Ta'ala murka kat kita, tak mahu. Kita jangan buat andaian juga kita yang masjid lah ni semua, andaian orang tak nak masjid, jadi kita tak boleh juga lah. Tak boleh, tak boleh. Akhir kita tu kita tak
Tak tahu, memang betul. Kita main masjid, jangan kita duk rasa macam kita paling baik, orang tak main masjid paling jahat. Tak. Kita tak tahu kita macam mana. Kita main masjid, siapa yang memberi kemampuan untuk kita main masjid, tak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita kena ajak orang buat baik seperti kita. Tapi apakah kebaikan tu kita sendiri yang mampu buat dia? Tak ada, melainkan dengan keizinan dan dorongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ada seorang orang saleh, dia satu hari dia ada hajat, dia nak minta pada Allah, lalu dia berpuasa selama 40 hari, dia baca Al-Quran, dia buat amalan saleh selama 40 hari, tiba-tiba dia minta tak dapat, Allah Ta'ala tak beri segera benda tu. Lalu dia merasakan, kalaulah aku ini baik, kenapa Allah Ta'ala tak segera beri kepada aku? Semua ni menunjukkan aku ni hina dan lemah, aku ni hina, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Lalu ketika itu dia terlintas dalam hati dia, wahai diri aku, ketahuilah sesungguhnya ketika ini kamu lebih baik selama 40 hari yang kamu beribadat. Itu dok rasa diri kamu sempurna. Hari ini ketika kamu tak dimakbulkan permintaan kamu oleh Allah Ta'ala, baru kamu sedar kamu ni seorang yang hina, tak ada apa-apa, semuanya memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru hari ini kamu lebih baik dari 40 hari kamu beribadat yang kamu dok rasa macam kamu paling baik dan sempurna. Jadi kita kena usaha ke arah tu, untuk kita merasakan semuanya Allah Ta'ala yang beri kurniaan kepada kita. Kalau kita baik, Allah Ta'ala yang beri kurniaan kepada kita. Maka kita seru orang supaya buat kebaikan yang Allah Ta'ala redha. Itu kerja kita, bukan kita menghukum orang. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sekali lagi, akidah seseorang, kalau dia kata yang ni nak sunnah, yang tu nak sunnah, lebih baik naik unta. Bahaya perkataan tu, bahaya, terlampau bahaya. Cuma kita, kalau kita dengar orang sebut macam tu, kita nasihat dia lah. Dia bahaya, boleh membabitkan akidah. Tapi kita tak mau kata inilah, kita barangkali dia ada reserve yang kita masih kata dia, kita maksud saya kita anggaplah biasanya orang hari ni rata-ratanya jahil lah, tak tahu apa dia cakap tu, dia tak tahu apa yang dia cakap. Kalau kita tanya apa yang hang maksudkan sunnah tu, apa dia? Apa dia? Dia kata hang tu lah sikit-sikit sunnah, sikit-sikit sunnah. Lepas tu dia kata sunnah tu bukan semuanya kena buat. Contohlah dia kata, ada sunnah yang Nabi tak suruh kita buat pun, sebagai contoh lah, macam naik unta. Dia kata Nabi tak suruh kita buat pun, dah unta ada zaman tu. Contoh, kalau dia maksudkan tu, kita tak maksud dia betul lah kan. Tapi bahayalah perkataan tu. Tugas kita nasihat dia, beri faham kepada dia, bagi tahu besarnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita elakkan isu dia Muslim ke kufur, tak, kita elakkan isu tu. Itu kemudian last sekali. Yang pertama sekali kita berusaha menasihati dia, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu nakkan kebaikan untuk orang lain, nak perelokkan. Semua agama tu nak bagi elok, nak bagi kemas, nak bagi sempurna. Itu agama. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, ya. Ya. Soalan sampai dua tu, nak minta satu benda. InsyaAllah nanti minta tolong apa? Siapa? Faizal peringat kat saya nah. Doa penghujung tahiyat, dengan doa minta supaya dia ingat mati dalam keadaan baik, insyaAllah. Kuliah akan datang. Ada soalan ni? Ya. Soalan tu. Anggota sujud. Tak apa, soalan tentang ada video Indonesia tu kan, yang kata tak boleh sembahyang pakai face mask kalau nak sembahyang buka. Dia masalah macam mana saya nak jawab? Tak, yang penting dai. Yang penting dai, hidung sunat.
Yang wajib di sisi para ulama mazhab Syafi'i, meletakkan dahi ke lantai wajib. Hidung sunat. Mulut dia memang kita tak nafikan ada larangan, Nabi larang tutup hidung dan mulut ketika solat. Ya, kita tak nafikan perkara tu. Tetapi para ulama menyatakan hukum sengaja menutup hidung dan mulut ketika salat, hukum dia makruh kalau sengaja tanpa sebab. Tapi kalau bersebab, tak ada hukum makruh, dibenarkan kalau bersebab. Kita sekarang ni kita pakai face mask bersebab ke tak bersebab? Tu saya kata, kita pakai face mask sekarang ni bersebab ke tak bersebab? Bersebab. Pertama, arahan daripada pemerintah. Arahan daripada pemerintah. Kedua, pasal apa pemerintah beri arahan macam tu? Kerana pemerintah lebih tahu daripada kita bahaya status COVID-19 sekarang ni. Ada orang kata, ustaz, naik kereta sekali tiba-tiba masuk masjid kena jarak. Sekarang ni kita nak bagi COVID tu kena kat ramai ke, kita nak kurangkan kemungkinan dia merebak ke ramai orang. Naik kereta 4 orang sebagai contoh, siapa berani bagi jaminan ke 4 tu tak ada COVID? Ataupun siapa boleh bagi jaminan kalau seseorang dekat kalangan mereka tu ada COVID kat dia, dapat diketahui, siapa boleh tahu? Sekalipun dia berempat dalam kereta tu rapat, dalam masjid jarak, kalau kena salah seorang tu bawa virus tu, dia seorang paling dekat pun 4 orang, tapi orang masjid lain kemungkinan untuk wabak tu jauh, susah nak kena. Ada sebab tu penting serahkan urusan ni kepada ahlul zikir, orang yang lebih mengetahui bab COVID ni. Siapa yang lebih mengetahui bab COVID ni? Siapa yang lebih mengetahui? Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan. Kadang-kadang ustaz duk kalut. Kita duk ajak orang, fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu jika kita tak mengetahui. Ustaz, siapa pun dia, dalam bab COVID, siapa lebih tahu? Kita ke orang kesihatan tahu? Orang kesihatan tahu. Dia kata buat penjarakan. Apa yang susahnya? Mereka kata kena pakai face mask. Tak ada hukum makruh pakai face mask kerana ada keperluan. Sekarang ni bukan setakat face mask, sekarang ni timbul isu penjarakan dalam saf. Subhanallah, saya pun tak tahu nak kata apa dah. Orang Islam kadang-kadang penjarakan saf ni macam nak kiamat. Majoriti ulama mengatakan rapat di dalam saf ni hukum dia sunat. Majoriti para ulama. Yang kata wajib ni Imam Bukhari, Ibn Taimiyah, tapi bukan majoriti. Nak abang kata majoriti pun tak kata wajib. Kita duk kalut pasal rapat kan sah. Kita tak kalut mana pi orang lelaki waktu hari Jumaat tak main sembahyang lagi. Saya nak tanya kat tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni hari Jumaat penuh ke tak masjid? Tak penuh. Sebelum PKP penuh ke tak penuh? Tak penuh. Tak penuh. Ya, tak. Sebelum PKP masjid penuh ke tak penuh? Tak penuh. Berapa yang kosong di belakang? 4 saf. Sekarang ni waktu PKP masjid penuh. Melimpah ke luar? Kalau semua mari masjid pada hari Jumaat, rasanya melimpah jauh banyak kat luar. Persoalan dia bukan masjid tuan-tuan, timbul soalan tu. Masjid saya, masjid orang lain semua sama. Mana pi sebahagian daripada jemaah masjid Jumaat fardu ataupun tidak? Semua senyap. Orang-orang duk bising pasal face mask, duk bising pasal penjarakan salat jemaah dalam saf. Jarak dalam saf dengan kehadiran Jumaat mana lebih wajib? Semua para ulama sepakat hadir Jumaat tu wajib ke atas setiap orang Muslim lelaki berakal, bermukim, tidak bermusafir. Tiba-tiba jarak solat yang kita nak bisingkan. Subhanallah. Mana al-awlawiyat, keutamaan di dalam suruh orang buat apa lebih penting? Jumaat atau rapat saf? Hadir Jumaat. Setelah berminggu-minggu hadir Jumaat dengan penjarakan ni tak ada kes. Wajib tak orang lelaki hadir Jumaat pada ketika ini? Setelah pemerintah membenarkan hadir Jumaat, tiba-tiba kita senyap. Lepas tu nak bising tentang penjarakan di dalam saf. Kepincangan dalam faham agama. Cacat dalam kefahaman agama.
Saya kadang-kadang saya baca benda ni, kadang-kadang orang agama cakap kita rasa nak marah. Saya percaya masalah ni bukan di tempat kita saja, di merata tempat. Hari Jumaat tak ada melimpah. Kalau betul-betul semua datang masjid seperti sebelum PKP, melimpah keluar. Tapi tak ada satu masjid pun melimpah. Soalan dia, ke mana pi orang lelaki tu? Tak hadir salat Jumaat mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rapat di dalam saf kerana ada perarahan. Berdasarkan pandangan majoriti tidak mendatangkan murka Allah kerana dia sunat, dia bukan wajib. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.